Hai semua, nama saya Syazmira. Hari ini saya akan ajar korang tentang tajuk asid. Korang semua tahu tak apa tu asid? Okey, secara ringkasnya, asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Kebiasaan asid tu apa pula? Kebiasaan asid pula merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang boleh dihasilkan oleh satu molekul asid yang mengayon di dalam air. Kebiasaan asid terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah asid monoprotik, iaitu asid yang menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid. Yang kedua ialah asid diprotik, iaitu asid yang menghasilkan 2 ion hidrogen per molekul asid. Dan yang terakhir sekali ialah asid triprotik, iaitu asid yang menghasilkan 3 ion hidrogen per molekul asid. Assalamualaikum dan hai semua, saya Farah. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat asid. Pertama sekali, asid ni selalunya rasa dia masam. Contoh macam buah oren, buah lemon. Buah-buahan ni kan rasa dia masam kan? Sebab adanya kandungan asid sitrik dalam buah-buahan tersebut. Asid juga ada sifat yang menghakis. Dia boleh bertindak balas dan rosakkan sesuatu permukaan. Contohnya, kita titiskan satu larutan X dekat kertas turas dan kertas tu berlubang. Jadi, kita tahu larutan yang kita guna tu adalah larutan berasid, iaitu bersifat menghakis. Seterusnya, asid dapat menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Tapi, kalau kita guna kertas litmus merah pula, apa akan jadi? Tiada perubahan akan berlaku. Warna merah akan kekal. Sebab warna merah pada kertas litmus ni dia menunjukkan kehadiran asid dalam sesuatu larutan. Okey, selain tu kita boleh tahu sifat asid dari penggunaan kertas pH. Tahu kan kertas pH yang ada banyak-banyak warna tu? Nilai pH asid ni dia kurang daripada 7. Lagi kecil nilai, lagi kuat asid tu. So, kita boleh celupkan kertas pH dekat larutan dan bandingkan warna yang terhasil dengan carta pH yang diberi. Dari situ, kita dapatlah kena pasti kuat atau lemah sesuatu asid. Akhir sekali, asid dapat bertindak balas dengan logam dan hasilkan gas hidrogen. Contohnya dalam makmal, kita boleh uji dengan cara masukkan logam iaitu pita magnesium ke dalam larutan berasid. Dan tindak balas tu akan menghasilkan buih kecil iaitu gas hidrogen yang terbebas. Untuk uji kehadiran gas hidrogen ni, kita boleh dekatkan kayu uji menyala dengan gas hidrogen dan bunyi pop akan terhasil. Okey, jadi kita dah tahu kan kelima-lima sifat asid iaitu berasa masam, menghakis, kertas litmus biru bertukar merah, nilai pH kurang dari 7 dan dapat bertindak balas dengan logam membebaskan gas hidrogen. Jadi lepas ni berhati-hati ya bila nak guna larutan berasid. Hai semua, saya Syarifah Alina. Saya akan menerangkan mengenai pH asid. Jadi, apa itu pH? Dalam kimia, pH merupakan ukuran keasidan dan kealkalan sesuatu larutan aqueous. P membawa maksud power of hydrogen dan H ialah ion of hydrogen. Berapa banyak ion hidrogen dalam larutan akan menentukan pH-nya. Jadi saya akan menerangkan dan memberitahu lebih lanjut mengenai pH asid. Jadi larutan dengan nilai pH yang kurang daripada 7, kita tahu larutan tersebut adalah larutan yang berasid. Kebiasaannya, penunjuk semester, meter pH atau kertas lazim digunakan untuk menentukan nilai pH sesuatu larutan tersebut. Jadi, kita tahu bahawa nilai pH yang kurang daripada 7 adalah larutan yang berasid. Jadi, semakin rendah nilai pH, semakin berasidlah sesuatu larutan tersebut. Dalam kimia, pH adalah suatu ukuran log untuk kepekatan ion hidrogen yang ada dalam satu larutan aqueous. Maksudnya, pH ni adalah formula yang kita akan guna untuk kira pH sesuatu larutan. Log adalah log asal 10 dan H plus adalah kepekatan ion hidrogen dalam unit mol dm padu larutan tersebut. Jadi dengan formula yang kita ada ni, kita boleh kira dan boleh tentukan nilai pH sesuatu larutan asid. Sebab nilai pH ni boleh dikira juga berdasarkan kepekatan ion hidrogen dalam suatu asid, maka dengan adanya skala pH, kita dapat membandingkan setiap kepekatan ion hidrogen dalam suatu larutan aqueous. Apabila kepekatan asid bertambah, lagi banyaklah molekul asid mengayon untuk dapatkan ion hidrogen. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen tu, semakin rendah nilai pH. Jadi, keasidan bertambah apabila nilai pH larutan asid itu berkurang. Faham tak? Jadi, ini adalah contoh-contoh nilai pH beberapa bahan yang ada dalam kehidupan kita.
So, korang boleh try ukur pH guna indikator tadi. So, itu saja. Bye. Assalamualaikum, nama saya Nurani Ikmal bin Hashim dengan nombor matrik S63781. Saya akan menerangkan secara ringkas berkaitan jenis-jenis base. Base terbahagi kepada dua jenis base yang berbeza, iaitu base kuat dan base lemah. Untuk base kuat adalah alkali yang bercerai dengan lengkap dalam air, mempunyai darjah penceraian yang tinggi dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi apabila dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, lithium hidroksida dan natrium hidroksida. Manakala untuk base lemah merupakan base yang bercerai separa dalam air, mempunyai darjah penceraian yang rendah dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah apabila dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, amonium hidroksida dan zinc hidroksida. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Fakira Riza akan terangkan pula tentang sifat-sifat alkali. Yang pertama, kalau asid berasa masam, alkali pula berasa pahit dan licin. Yang kedua, nilai pH untuk alkali pula adalah lebih dari 7. Yang ketiga, kalau asid biru ke merah. Sekarang, kalau kita uji dengan kertas litmus berwarna merah, ianya akan bertukar menjadi warna biru. Jadi, kalau kita uji kertas litmus berwarna biru, dia akan menjadi biru juga. Okey, baiklah. Mari kita lihat beberapa tindak balas alkali. Alkali yang pertamanya bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Kalium hidroksida bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan garam, kalium sulfat dan air. Baiklah, untuk seimbangkan, kita perlukan 2 kalium hidroksida dan 2 air. Yang seterusnya, barium hidroksida bertindak balas dengan 2 asid hidroklorik menghasilkan barium klorida dan air. Selain itu, alkali juga bertindak balas dengan ion logam untuk menghasilkan logam hidroksida. Baiklah, kebanyakan logam hidroksida tak terlarut. Oleh itu, ion hidroksida daripada alkali bertindak balas dengan ion logam yang bercas positif dalam larutan untuk membentuk mendakan-mendakan hidroksida logam. Ini adalah beberapa contoh tindak balas alkali dan ion logam. Seterusnya, garam amonium pula menghasilkan garam air dan gas amonia. Tindak balas ini berlaku dengan perlahan, jadi ianya perlu dipanaskan. Kalium hidroksida bertindak balas dengan amonium klorida menghasilkan kalium klorida, air dan juga gas amonia. Natrium hidroksida bertindak balas dengan amonium sulfat menghasilkan garam natrium sulfat, air dan gas amonia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aida. Hari ini kita akan terokai tentang pH base. Jadi, apa itu base? Base atau alkali merupakan suatu bahan yang mempunyai pH di antara 8 hingga 14. Contohnya seperti darah, baking soda, sabun dan juga peluntur yang kita pakai. Alkali terbahagi kepada 2, iaitu alkali lemah dan alkali kuat. Macam mana kita nak tentukan mana satu alkali lemah dan juga mana satu alkali yang kuat? Jadi, cara nak tentukan adalah bergantung kepada nilai pH. Alkali lemah mempunyai pH di antara 8 hingga 10, manakala alkali kuat mempunyai pH di antara 11 hingga 14. Semakin tinggi nilai pH sesuatu bahan, semakin tinggi kandungan ion hidroksida di dalam bahan tersebut. Bermakna, semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kealkalian sesuatu bahan. Seterusnya, di dalam tajuk ini ada 2 formula yang kita kena ingat. Yang pertama, nilai pOH alkali dan yang seterusnya, hasil tambah pH asid dan pOH alkali adalah 14. Assalamualaikum, nama saya Muhammad bin Akhtar Muhammad Zul. Nombor matrik saya adalah S63694 dan hari ini saya akan menerangkan tentang aplikasi asid dan base dalam kimia. Asid dan base adalah 2 bahan kimia yang sangat penting dalam memiliki bahan dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Pertama ialah asid sulfurik, iaitu penghasilan sutera tiruan atau gentian tiruan.
sutera dan ataupun gentian tiruan terbentuk berhasil tindakan asid sulfurik ke atas selulosa. Sutera atau gentian tiruan ini digunakan dalam pengganti kapas asli dalam pembuatan kain, karpet dan paip bomba. Yang kedua ialah asid asetik. Asid asetik digunakan seperti dalam penyediaan makanan. Cuka ialah bahan makanan yang sangat biasa ditemukan di dalam dapur, dan ia selalu digunakan dalam bahan pengawet di dalam pembuatan cecair untuk membuat jeruk, salad ataupun bahan penerapan dan banyak lagi. Cuka juga boleh digunakan dalam penyediaan makanan bagi membantu mengawal pencemaran salmonella dalam daging atau produk tertentu. Yang ketiga ialah amonia. Amonia juga digunakan dalam pertanian kerana ia tidak mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar dan tanah seperti yang kimia lain yang terkandung dalam baja dijangka mengawal parameter tanah. Dan yang keempat ialah natrium hidroksida. Natrium hidroksida ataupun dalam pembuatan sabun mempunyai sifat berbeza bergantung pada sifat alkali yang digunakan dalam pengeluarannya. Natrium hidroksida menghasilkan sabun liat ataupun hard soap di mana ia boleh digunakan dalam air keras, yakni air yang mengandungi garam-garam magnesium, klorin, kalsium. Untuk soalan yang pertama, hitungkan nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan ion H+ 0.5. Jadi, cara untuk menjawab soalan yang macam ni adalah dengan memasukkan nilai ion H+ di dalam formula ini. Jadi, pH sama dengan negatif log 0.5. Bila tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan pH sama dengan 0.301. Jadi, jawapan untuk soalan ni adalah pH asid nitrik adalah 0.3. Ambil satu tempat perpuluhan dan tiada unit. Soalan yang seterusnya, tentukan kemolaran asid hidroklorik dengan nilai pH 2. Menggunakan formula yang sama tetapi dia beri nilai pH. Jadi, kita perlu masukkan nilai pH ini ke dalam formula ni. Jadi, jawapannya adalah 2.0 sama dengan negatif log H+. H+ ini yang kita nak cari. Jadi, pindahkan kedudukan log H+ sama dengan negatif 2.0. Jadi, kita pindahkan pula kedudukan log ke sebelah kanan sebab kita nak kemolaran sahaja. Jadi, H+ akan sama dengan 10 kuasa negatif 2. Jadi, jawapan yang kita dapat adalah 0.01 mol dm negatif 3 unit, jangan lupa. Jadi, kemolaran asid hidroklorik adalah 0.01 mol dm negatif 3. Soalan seterusnya, hitungkan nilai pOH bagi larutan natrium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion 0.1. Sama seperti soalan yang nombor 1. Masukkan sahaja 0.1 dekat dalam formula ni. Jadi pOH adalah negatif log 0.1. Tekan kalkulator dan jawapan yang kita akan dapat adalah 1. Jadi nilai pOH bagi NaOH adalah 1. Soalan seterusnya adalah hitungkan nilai pH bagi larutan kalium hidroksida dengan kepekatan ion OH adalah 0.01. Soalan ini menggunakan dua formula. Rumus yang pertama adalah menggunakan formula pOH untuk mencari nilai pOH bagi larutan ini. Jadi, mula-mula kita guna formula pOH sama dengan negatif log OH minus. Jadi kita ada kepekatan ion OH minus kat sini adalah negatif 0.1. Masukkan sahaja negatif log 0.01. Jawapannya adalah 2. Okey, pOH adalah 2. Jadi dekat soalan ni dia minta nilai pH. Jadi kita guna formula yang baru. pH tambah pOH sama dengan 14. Jadi kita ada nilai pOH dekat sini, masukkan sahaja
pH campur 2 sama dengan 14. pH sama dengan 14 tolak 2. Jawapannya adalah 12.